Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, I guess. Okay, saya harap you all semua view video ni waktu pagi lah. So, good morning. Okay. So, today kita akan masuk topik linear measurement, the second topic for this semester. Alright, linear measurement. So, by the end of this session, saya akan expect you all akan faham tentang concept of scaling, unit conversion, you boleh bezakan larger and smaller scale, dan juga dia punya calculation. Simple sahaja, tak lama sangat untuk linear measurement ni. Untuk you faham, tak lama sangat. Dalam construction, everyone yang terlibat perlu tahu scale. Okay, yes, kita ada scale ruler kan. What if we don't have that scale ruler? So we have another option. You can calculate directly. Even use your ordinary ruler yang tak ada scale tu. Okay. But first, kenapa kita perlu scale, konsep scale ni? Okay. Why? We couldn't possibly fit the true measurement of a new house or new design for a playground onto a piece of paper. This one from slide lah. Betul. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut? Okay. Ini satu rumah. Okay. Satu rumah. Bayangkan you punya rumah lah. You punya rumah. Boleh tak you fit rumah you dalam you punya plan? Maksudnya dalam kertas, contohnya A0 lah yang paling besar tu kan. Kertas A0. Dah mengganggu pula Kejap Ni. Oh. Okay guys, kita sambung balik. Okay. Tadi ada iklan sekejap. So, boleh tak kita fit satu rumah yang besar ni dalam kita punya kertas plan A0? Okay, dia datang lagi. Okay. Nah, okay, dia baring terus. Sekejap So, scale ni ada banyak jenis tau. Scale ni ada banyak jenis. You bayangkan satu rumah Ni ada satu rumah. Okay. Nampak kan? Satu rumah. Okay. Bayangkan rumah ni saiz dia 10 cm. Okay. Length cm. Supposed to be on plan lah. Ataupun map. Alright. Map ni lebih besar lah. Kalau untuk rumah cukup kita guna plan. Okay. 10 cm length on plan. So berapa nilai dia on the ground? Okay. The real length of this house on the ground. Okay. Let's say contoh scale dia bagi ialah 1 cm equals to 2.5 meter. Boleh awak cari 1 cm to 2.5 meter. Simple. Okay. 1 cm 2.5 meter. Bila kita ada 10 cm, we have 2.5 meter times 10. You akan dapat berapa? You akan dapat 25 meter. This one is true length on the ground. Okay. Ini salah satu contoh scale. Okay guys, next kita tengok between large scale and small scale. Apa beza dia? First, large scale. Large scale. Okay. Large scale, dia akan cover small area. Okay. Large scale dia akan cover small area. Apa maksud small area tu? Maksudnya large scale ni dia cover tempat yang kecil. Bila tempat yang kecil, okay, you punya detail tu maybe akan lebih jelas lah. Okay. Contohnya macam dalam satu kawasan kampung. Okay, dalam satu kawasan kampung, you akan nampak jalan-jalan. Okay, jalan sini. Okay, ni rumah dia, balai raya. Okay. Ada simpang ni, ada macam-macam lah. Detail, very detail. Okay. Dan dia punya fraction pun besar. Let's say contoh scale dia 1 over, let's say 1 over 100 contohnya. Okay. Cover small area. Dan juga dia punya normally large scale ni kita akan pakai untuk plan. Okay. Plan. Plan apa? Plan bangunan contohnya. Alright. Yang awak buat drawing tu semua tu kan, plan, shop drawing, apa benda semua tu, itu semua kategori large scale.
Okay, next kita masuk small scale. Alright, what is small scale? Small scale ni dia terbalik daripada large scale yang tadi. Dia akan cover large area. Contohnya macam apa? Map Malaysia ni. Rupa Malaysia lah ni kan. Semenanjung, Sabah, Sarawak. Besar Semenanjung. Okay. So dia akan cover kawasan yang luas. Dan dia punya bila you tengok map, you tak akan nampak detail sangat tau. You tak akan nampak ini ada rumah Rokiah ke apa ke, tidak. Okay. Sebab dia cover the whole the large area. So bila large area, dia punya dia punya fraction dia pun dia akan, nilai dia akan besar begini. Okay, compared to large scale yang tadi. Dan biasanya small scale ni kita akan pakai untuk map. Okay, kita ada 3 jenis scale. Alright. Kita ada first, verbal scale. What is verbal scale? Macam dalam gambar ni lah, direct. Okay, very direct. 1 cm to 100 meter. Ini yang saya tunjuk dalam previous kita punya example lah. Alright. Next, graphic scale. This one selalu kita pakai dalam map. Okay, selalu kita pakai dalam map, graphic scale ni. And last sekali, representative fraction ni. Ini ialah scale yang normally kita akan pakai dalam construction. Dalam you buat plan, okay? You as architect, you as a contractor, as a QS. So siapalah yang involved in construction, dia mesti tahu representative fraction ni. Representative fraction ni juga yang kita guna dalam scale ruler tu, kan? Dia convert 1/10 million. Contohnya yang ini. Okay? Macam mana you nak guna representative fraction ni? Simple saja. Let's say you need the 1/10 million. Let's say you nak kira dalam cm. Okay? Let's say you nak kira dalam cm. Okay? 1/10 million. Let's say 1 ni ialah cm. So automatic 10 million ni akan jadi cm juga. Ni representative fraction. Let's say you nak guna meter, 1 meter. Okay, daripada ni you pakai meter. So automatic 10 million ni akan meter juga. The unit yang sama, same unit. Okay, so we call it as representative fraction. Sampai sini semua boleh Okay. Let's say 1 km. So convert pun mesti jadi km juga. Okay, you tak boleh convert ke nilai lain. Compare to yang this one, 1 cm to 100 meter. Verbal scale, direct. This one, 1 km, mesti km juga. Okay. Kalau you letak miles, miles juga. Okay, batu. Kan? Satu batu, 10 juta batu juga. Ini representative fraction. Dan ini yang kita akan pakai. Okay, representative fraction ni akan kita pakai sepanjang topik ni lah. Alright. Okay. Now untuk scale, kita ada formula yang you akan pakai bila you jumpa representative fraction lah. Mostly you akan jumpa representative fraction. Okay. Kita ada map, ground dan scale. Map over ground sama dengan scale. Okay, 1/200, 1/300, terpulang berapa scale yang soalan bagi. Alright. So, let's say contoh satu soalan dia bagi atas map, atas plan 10 cm. Okay. On plan. Ataupun map. Okay. Ataupun map. Terpulang mana? Then dia minta you bagi true length on ground. Ni yang you perlu cari on ground. So macam mana? Let's say scale dia bagi you 1/200. Ni scale yang dia bagi. Okay. Sekarang you ada data bila you baca soalan, you baca soalan, you fahamkan betul-betul fahamkan betul-betul. Okay. Data yang dia bagi 10 cm on plan. Okay, ataupun on map, samalah. Okay. Then dia bagi you apa lagi? Dia bagi you scale. Okay. This one dekat sini on plan. Nampak ni? On map. This one. Okay. This one yang you perlu cari. Okay. Ground yang awak perlu cari. So macam mana cara dia? Kaedah dia simple je. Okay. Masukkan dalam formula. Map over ground. Map berapa? 10 cm.
Nampak okey. 10 cm divide by ground tak tahu kan? X. Scale dia berapa? 1/200. Okey. So bila you darab silang, you akan dapat berapa? X dekat atas, 200 darabkan dengan 10, you akan dapat 2000 cm. Okey, sebab pengiraan ni kalau unit dia yang asalnya cm, at the end jawapan dia should be cm juga. Sebab kita pakai representative fraction. Okey, X. So jawapan yang dapat 2000 cm equals to X. Okey, on ground. Tetapi okey, dalam scale, kita buat pengiraan scale, atas tanah kita normally pakai meter. Okey, ataupun kita pakai kilometer. Okey, kita tak pakai cm. Atas plan dia akan pakai cm ataupun meter, atau plan atau map lah. Atas kertas senang cerita. Sebab apa? Atas kertas dia tak pakailah silap mm ke meter mm. Atas kertas dia tak pakailah meter ke kilometer. Sebab apa? Besar sangat ni Ada kertas saiz 1 kilometer ke? Tak ada kan? That's why atas kertas kita pakai cm dengan mm. So jawapan tadi 2000 cm on the ground. Betul tak? X ni ground tadi kan? Okay, you nak convert ke mana ni? Ground ni M ke km? Kita ambil M lah. Okay, kita ambil M. So macam mana nak convert? 1 meter sama dengan 100 cm. So boleh tak you convert? Boleh. Cara dia macam mana? Bergerak 2 titik perpuluhan ke kiri, you bahagi 100. Betul tak? 10, 100. So you akan dapat 20 meter X. Okey, ini jawapan dia pada soalan ni. 10 cm dekat atas plan, berapa true length on the ground? Jawapan dia ialah 20 meter on the ground. Okey, next kita tengok contoh soalan macam dalam exam. Dia tak akan bagi you direct macam tadi lah, simple sangat. Okey, so soalan dia panjang, saya dah convertkan ke gambar rajah macam ni, lebih simple. Okey, you pun nanti kalau nak buat exam, you try to baca soalan betul-betul, then you try lukis supaya lebih you faham. Okey, soalan dia bagi you satu kawasan toilet contohnya, ini toilet. Dia bagi you 2 cm, okey, 2 cm dia punya lebar ni, lebar panjang, okey, panjang 40 mm. Ni atas map atas map. Yang kita nampak sekarang ni ada dua unit yang berbeza, 1 mm, 1 cm. Dalam representative fraction, kita akan pakai 1 unit sahaja. So senang you pakai 1 unit. Okey, macam mana cara dia? You convertkan salah satu. Dalam kes ni kita convertkan mm to cm. Lebih mudah lah. So macam mana nak convert mm to cm? Berapa? 1 cm equals to 10 mm. So dia nak jadi ke 1 cm, dia perlu bergerak ke kiri, perlu bahagi dengan 10. So dia jadi 4 cm. 2 cm, 4 cm. Soalan pertama dia nak perimeter, betul tak? Maksudnya dekat atas ni akan jadi 2 cm juga, bawah ni akan jadi 4 cm. Okey, 4 cm, 4 cm, 2 cm, 2 cm. This one on map. Bukan map lah, plan lah, atas plan. Okey, soalan dia nak on the ground. So boleh tak kita kira? Kita boleh kira, tak ada masalah. Okey, contohnya macam ni. Apa formula dia? Nombor 1, formula dia macam biasa, formula dia sama untuk scale ni. Map over ground equals to scale tadi lah. Okey, dia bagi you dalam map ataupun plan. Dia bagi dalam plan, kita buat satu-satu dulu. Kita buat yang ini dulu. Okey, dia bagi you 2 cm. Ground you tak tahu, X lah. Scale dia berapa? 1/200. 1/200. Boleh tak awak dapat jawapan? Boleh, kita akan buat darab silang. 200 kali 2 equals to 400. Okey, 400 apa ni? 400 cm on ground. Okey, 400 cm on ground. Okey, atas ground kita tak akan pakai cm. Okey, kalau atas ground pakai cm, you bayangkan map yang sebesar-besar map Malaysia tu, you pakai cm.
berapa bilion pula kan cm. That's why kita convert dia dulu. Jadi paling rendah ialah meter. Kalau plan enough dengan meter, tak perlu km lah. Km ni untuk untuk small scale punya ni lah. Small scale punya area. Okay. So kita convert to meter berapa? 100 cm equals to 1 meter. So nak jadikan dia ke 1 meter, kita perlu bahagi dengan 100. So 4 meter on ground. Okay, toilet ni lebar dia 4 meter. Okay, ni baru satu. Nombor 2. Dia punya sama, formula dia sama map over, masih map over ground sama dengan scale. Map dia berapa? Map dia 4 cm. X tak tahu. 1 over 200. Darab silang, you akan dapat berapa? You akan dapat 800 cm on ground. 800 cm ni you convert to meter, you akan dapat 8 meter on ground. Ingat atas ground meter. Saya tak nak tengok sentimeter. Okey. Atas ground mesti meter. Atau small scale punya ni km lah. You dah ada 4 meter, you dah ada 8 meter. Boleh tak you dapatkan perimeter tadi? Okey. Tengok gambar ini. Okey, gambar toilet dia 4 meter, 8 meter. Atas ni pun 4 meter, yang ni pun 8 meter. So total perimeter dia you kena tambahkan semua ni. 4 meter tambah 4 meter tambah 8 meter tambah 8 meter. You akan dapat berapa? You akan dapat 24 meter. Okay, on ground. Settle soalan nombor 1. Soalan perimeter tadi. Senang kan? Okay, senang. Tak ada yang complicated. Asalkan awak tahu bersabar buat satu dan siap. Okay? Next. Soalan. Dia minta you area on the ground. Okay? Mana yang awak dah buat tadi? Ini kan? Okay. Area on the ground. Dia nak you bagi area pula. Area dia berapa? Okay. Nampak gambar rajah tadi tu? Okay. 4 meter, 8 meter. Betul tak? Kan? 4, 8, 4. Okay. 4 meter, 8. Area ni apa? Area panjang darab lebar. Betul tak? So, 4 meter kali dengan 8 meter, you akan dapat berapa? 8 kali 4, you akan dapat 32 meter square. Betul tak? Betul kan? 32 meter square. Ingat, walaupun awak rasa confident, tekan je calculator. Okey, tekan calculator. Tak salah pun. Tak ada tolak markah pun awak guna calculator. Walaupun pengiraan tu 1 tambah 1 equals to 2. Okey, 32 meter square on ground. Okay. Now awak dah ada 2 jawapan. This one jawapan untuk soalan 1. This one area untuk soalan nombor 2. Senang kan? Simple. Okay. Jangan buat benda yang complicated. Okay. Selesaikan satu-satu dan awak akan dapat jawapan. Maka penuh. Boleh? Okey, sekian cukup untuk topik skill hari ini.